Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Tadi itu video tayangan yang tentang konspirasi lah. Agak berat untuk kamu, pada umur kamu. Tapi tak mengapa, tak penting pun. Jadi marilah kita sama-sama. Hari tu cikgu dah janji kita akan... Dan ketuk-ketuk mic. Okey, hari ni kita dah janji kita akan menghayati, kita akan mendalami kisah pembukaan Kota Mekah. Bila berlakunya pembukaan Kota Mekah tu? Okey, kita tengok kronologi. Nabi Muhammad 40 tahun di Gua Hira berjumpa dengan, bukan berjumpa lah, Malaikat Jibril turun menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Lekat ya dakwah secara senyap-senyap 3 tahun. Kak ya naik atas bukit Nabi untuk mengumumkan tentang Islam secara terang-terangan. Jadi mulalah dakwah secara terang-terangan. Selepas dia dapat tentangan dan sebagainya, orang miskin dan orang golongan hamba yang masuk Islam diseksa. Terpaksalah sebahagian, bukan semua, tidak termasuk Nabi Muhammad, pun berhijrah yang pertama, iaitu ke negeri Habsyah yang dikuasai oleh Raja Najasyi yang adil, walaupun dia beragama Nasrani. Selepasnya tahun kesedihan matinya isteri Nabi, iaitu Khadijah Khuwailid, dan juga dalam masa yang sama meninggal juga uncle, pakcik kepada Nabi Muhammad, iaitu Abu Talib, yang sentiasa melindungi Nabi dari segala ancaman dan juga perkara-perkara buruk yang ingin dilakukan oleh pembesar-pembesar Mekah pada waktu ya. Okey. Selepas itu, selepas tahun kesedihan, maka berlakulah hijrah ke Yathrib, yakni namanya kini itu adalah Madinah. Dan selepas hijrah ke Madinah, berlakunya perang Badar. Kita orang pun tahu, macam mana tahu perang Badar ya. Perang Badar tu sidak mau ambil ghanimah ya balik, ghanimah ya harta-harta sidak yang sidak orang tinggal di Mekah, mau ambil balik. Tapi akhirnya terpaksa berperang 300 lawan 1000. Dan selepas berlakunya perang Badar, berlakunya perang Uhud. Perang Uhud tu sebabnya mau revenge, mau balas dendam sebab sedang kalah perang Badar ya. Lekat perang Uhud, ingat ke nak siapa yang ada di atas bukit? Ada apa semua mic tutup. Ada pemanah, ada archer, ada orang yang sepatutnya kena stage ya, tapi Nabi kata ibu turun, tapi mereka melakukan kesilapan tu, salah turun. Ialah perang Uhud. Nabi Muhammad cedera pada perang tersebut. Ingat nak? Semua ingat? Kayak lekat perang Uhud apa jadi? Ada perang yang ada bina parit. Siapa tahu? Siapa masih ingat nama perang yang bina parit sekeliling Madinah? Perang Badar cikgu. Bukan Badar. Yang mula daripada huruf K. Kha. Perang Kha. Uhud cikgu. Uhud. Lekat Uhud. Perang parit namanya. Okey. Namanya... Ya, itu dia. Perang Khandak. Imam Muazzin jawab. Perang Khandak. Ataupun juga dikenali sebagai, ada 3 gig nama Perang Khandak tu. Namanya Perang Al-Ahzab. Sebab apa nama juga dipanggil Al-Ahzab? Sebab gabungan tentera kafir Arab dan juga gabungan tentera Yahudi yang benci pada Islam sidak gabung, sidak mau hancurkan Islam di Madinah lah. Tapi sidak pelah parit, alhamdulillah terselamat. Kuda sepat lompat limpas parit ya. Seorang sampai masuk, akhirnya berlaku bencana, ribut petir dan sebagainya. Selama sebulan, lebih daripada sebulan, semua tentera seorang dah lemah semangat dah. Akhirnya mereka berundur. Tentera-tentera Ahzab berundur. Okey, lekat perang Khandak. Perang apa lagi? Cikgu pun dah lupa. Perang Badar. Badar first kali tadi. Lekatnya hijrah ke Madinah. Perang Badar, perang Badar, perang Uhud, dekat Uhud, Khandak. Lepas Khandak ya, kejadian pembukaan Kota Mekah, Tapi sebelum kita pergi ke pembukaan Kota Mekah, ada peristiwa-peristiwa yang kita perlu tahu, iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad yang bermimpi, aku mimpi aku pola haji tu. Saya dah lah bunyi kelakar kejap ya, tapi Nabi Muhammad yang bermimpi pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Jadinya pun rasa teringin dia nak pergi. Jadi tidak pergi, tapi ditahan oleh orang kafir. Ditahan oleh kafir. Boleh kau pola haji tahun tu. Tapi next year boleh.
selama beberapa tahun kita akan pola genjatan senjata. Apa maksud genjatan senjata? Tidak akan berperang. Tidak orang nak kan selalu berperang nak. Susahlah untuk tidak. Tapi tanpa membuang masa, jom kita tengok suatu ini dahulu. Kita tengok perjanjian Hudaibiyah punya tayangan. Sekejap. Kartun. Okey. Cikgu harap semua boleh nampak. Cikgu akan share di sini. 1, 2, 3. 5 minit. Jom tengok. Pada tahun 628 Masihi, Rasulullah telah mengumumkan niatnya untuk melakukan umrah, dan pengumuman ini disambut oleh 1,400 orang sahabat Muhajirin dan Ansar. Para sahabat, terutamanya kaum Muhajirin, sangat gembira kerana berita itu dianggap sebagai isyarat bahawa mereka akan ke Mekah dengan aman. Ini kerana kota Mekah ialah tanah kelahiran mereka yang telah lama mereka tinggalkan, yang juga merupakan tempat turun wahyu pertama. Setelah Rasulullah mengumumkan hasratnya, maka datanglah rombongan orang Islam untuk berangkat ke Mekah pada 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Setibanya di Hudaibiyah, mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Mekah. Orang Quraisy menyekat orang Islam untuk pergi ke Mekah kerana orang Quraisy merasakan maruah mereka tercabar, dan mereka juga bimbang akan kekuatan orang Islam. Oleh sebab Sayyidina Uthman bin Affan merupakan sahabat yang paling tua, berpengalaman dan mempunyai banyak saudara di Mekah, Rasulullah telah menghantar beliau untuk berjumpa dengan pihak Quraisy bagi menerangkan tujuan kedatangan orang Islam Madinah Okey, Hayan. Mekah. Jumpa lagi, Hayan. Pihak Quraisy tidak mempedulikan hasrat orang Islam tersebut. Suara video tu si jelas gila Okey, apalah. Cikgu jelaskan dimpun je Okey. Suaranya si jelas. Okey. Macam tu sebenarnya, macam tu. Nakkah lepas banyak-banyak perang ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Secara lumrahnya, secara logiknya mestilah orang Arab yang duduk di Mekah, mestilah mereka sangat membenci ataupun sangat tidak menyukai kepada tentera dengan orang Islam lah secara keseluruhan. Jadi, pada suatu hari, jap cikgu nak buka satu application yang boleh lukis. Sekejap Alright. Cikgu yang jelas, cikgu. Jangan dengan Samia, cikgu. Apa benda? Apa benda dek? Kan, nak jelas, cikgu. Acuh. Si faham. Okey, siapa? Sekejap Okey. Okey. Siapa yang buka mic yang bising gila? Mic tutup Bunyi angin. Okey, tutup. Okey, terima kasih. Okey, jadi tutup. Lepas perang yang pertama, nakkah tidak berhijrah ke Madinah kan? Berhijrah ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat mulialah. Lepas tu berlakunya perang yang pertama iaitu Badar. Perang Badar. Yang kedua, perang apa? Perang Uhud. Sebab diorang kalah Badar, diorang pun nak balas dendam pada perang Uhud. Nabi cedera pada waktu perang tu. Dan yang ketiga, perang Khandaq, perang Parit. Ataupun namanya perang Al-Ahzab. Dan yang yalah cerita Nabi Muhammad lah tu. Kita kan dah habis tayangan hari nak. Nabi Muhammad sampai Muhammad meninggal pun kita dah. Okey, jadi selepas perang Khandaq ni, Nabi Muhammadnya bermimpi dapat satu alamat lah, suatu
satu alamat daripada mimpinya untuk pergi ke Mekah. Yang mau gila pergi ke Mekah untuk melakukan haji. Yang nak balik ke Mekah. Macam tu. Balik ke Mekah. Jadi kalau Nabi Muhammad nak pergi ke Mekah, kamu kena ingat Mekah itu ada apa kat Mekah? Siapa tahu gambar ni? Siapa tahu? Batu syurga, batu sauda. Ya betul, tapi yang paling penting lagi adalah bangunan ni. Kaabah. Tempat ni. Kaabah ni dah banyak kali pecah sebenarnya. Okey. Jadi Nabi Muhammad betul? Siapa yang pernah pergi ke tempat ni? Ataupun mak ayah dia pernah pergi dah? Mak ayah dia. Cikgu tak pernah, tapi mak mek pernah. Cikgu mak mek dengan bapak mek. Sebab jadi kalau nak pergi sini, kalau nak menunaikan ibadah haji, mesti berdaftar dengan tabung haji. Contoh macam cikgu mau ikut cikgu lah, cikgu punya giliran. Cikgu dah daftar dengan tabung haji. Tabung haji kata cikgu boleh pergi pada tahun 2090 lebih something lah. Rasanya cikgu dah mati dulu kot. Tapi ini hanyalah anggaran. Mungkin ada slot. Boleh pergilah nyakan call semialah. Tapi mahal lah, ada 10,000 mesti silap. Ia pun dah ditolong oleh tabung haji tanggung another half, which is 10,000 juga. Semialah. Okey, tiba-tiba kita cakap pasal tabung haji. Sekejap, okey, balik semula. Okey, jadi Nabi Muhammad yang ingin gila mau pergi ke situ untuk beribadah. Sebab apa kita beribadah kepada Kaabah ni? Bukannya kita anggap batu tu sebagai Tuhan. Kita anggap batu tu Tuhan. Ini adalah kiblat umat Islam. Kiblat. Sinilah tempat kita sujud, tempat kita menghadap. Okey. Jadi kalau orang kafir ataupun orang yang tidak faham Islam sangat, dia kata, kamu sembah batu petak hitam tu. Tak, kami tak sembah. Itu hanyalah kiblat. Hanyalah arah tujuan kami untuk beribadah. Okey, yang kedua, siapa pada waktu Mekah, walaupun Mekah pada waktu itu masih lagi dikuasai oleh orang kafir, orang Arab Quraisy, orang Arab kafir, mereka juga beribadah kat Sia. Sebab sidorang tu anak cucu Nabi Ibrahim juga, sidorang tu orang Arab juga. Mereka pun beribadah di Mekah, tetapi sidorang tersesat, sidorang disebabkan ajaran nenek moyang mereka yang tersalah. Mereka pun polah patung lah, polah patung bertangan contoh lah, ada bertanduk lah. Patung tok lah sudah orang apa dah? Tidak orang sembah patung tok gitu selain pada Kaabah. Ini adalah satu perkara yang syirik. Syirik tu adalah menyembah selain pada Allah. Sudah orang minta tolong dengan batu tu. Oh wahai Lata, wahai Uzza, esok aku nak pergi, kau selamatkanlah perjalanan aku. Wahai Uzza, nama batu-batu, nama bahala tu. Engkau berikanlah aku, jadikanlah aku orang yang kaya, yang semayang batu. Padahal salah. Ibadah yang betul adalah kita beribadah kepada Tuhan, iaitu Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Kita juga menyembah Kaabah. Kaabah tu adalah tempat kiblat kita sahaja, tempat kita menghadap. Okey. Jadi Nabi Muhammad mau pergi sia. Jadi faham orang kafir pun pergi situ beribadah, orang Islam pun pergi situ beribadah. Jadi Nabi Muhammad datang dengan 1,400. Oh, 1,400. Ramai ke tak ramai ni? Ramai lah, cikgu rasa ramai. Sebelum masuk kita ambil gambar mana yang best sikit. Ni yang macam ada kaitan sikit. Yang this one. Tengok ni. Kenapa je gambar dia ni macam ni? Okey. Jadi Nabi Muhammad daripada Madinah, daripada Yathrib Madinah ya. Sudah orang seramai berapa orang? 1,400. 1,400 orang pergi ke Mekah walaupun pada waktu yang sedang masih bermusuh. Jadi sudah orang dekati Mekah dulu, nyasik masuk dekat Mekah dulu. Mun tidak masuk berperang lah. Orang pada pahal kau masuk Mekah, maka memang berperang kau orang Islam lah. Jadi 1,400 orang Islam pergi ke Mekah dan menyatakan niat mereka untuk menunaikan haji kepada menyatakan niat mereka, kami orang datang untuk kami orang sibuk perang.
Kami orang semua perang. Kami orang nak datang, kami orang nak pola haji je. Kami orang nak pola ibadah haji. Jadi apa reaksi, apa respon orang kafir? Orang pun inggar lah. Kamu tengok tak video tadi? Mana video tadi? Cikgu dah buang dah video tadi. Jadi respon orang kafir, mereka geram, mereka tak suka. Jadi Nabi pun menghantar seorang wakil daripada orang Islam, daripada 1400 orang yang bernama Uthman bin Affan. Siapakah Uthman bin Affan tu? Uthman bin Affan tu adalah Khulafa Ar-Rasyidin yang ke-3. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Uthman Affan lah senang. Nama kelas kita orang Uthman Affan tak? Tahu tak? 3 Uthman Affan. Uthman bin Affan tu lah antara sahabat yang paling penting. Selepas Nabi Muhammad wafat, maka digantikan penerus dakwah Islam ini oleh Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Selepas Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Siapa tahu nama kelas tahun 4? Ali Abu Bakar adik guru ke? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Ali lah. Ali. Jadi 4 orang tu adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi Uthman bin Affan antara sahabat yang penting dihantar. Jadi orang Islam tu nyasik masuk Mekah lagi. Stop Mekah. Yang tok Kaabah. Kita anggap tok Kaabah. Toknya punya bangunan Mekah lah, bangunan Mekah. Masih jauh daripada tok gunung-gunung, let's say tok bangunan-bangunan lagi. Jadi orang Islam toknya tunggu situ. Tunggu situ. Nya boleh masuk sebab sidorang tok dalam hubungan yang sangat teruk. Sidorang tok berperang bah. Ni boleh sekali masuk. Memang masuk je ke Mekah. Ditembaklah, dipanah dan sebagainya, diperangi. Jadi mereka pun jadi sidorang pun tunggu kat luar Mekah. Hantarlah seorang Uthman bin Affan, hantar seorang untuk masuk ke dalam Mekah. Dihantar masuk dalam Mekah dan bercakap dengan orang-orang kafir siap, pembesar-pembesar siap. Jadi hasil perbincangan mereka, apa yang berlaku adalah bukan gambar sebenar Uthman Affan. Ini hanyalah gambaran. Diorang datang untuk cikgu lukis serban sikit lah. Serban sikit. Nak tunjuk sebelah tu Uthman lah. Tapi ini bukan rupa Uthman seperti yang benar. Orang Islam situ kayak pembesar-pembesar kafir situ. Marah. Diorang pegang pisau dan sebagainya. Pegang pisau. Okey, sekejap pada orang masuk. Okey, apa yang berlaku adalah apabila Uthman bin Affan, maka Rasulullah menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrikin. Tapi apa yang berlaku sebaliknya adalah Uthman bin Affan nya ditahan. Nyasik bunuh. Uthman pada kami orang datang tu. Sekejap. Uthman pun kata, kami orang datang tu bukannya nak berperang. Kami orang cuma mau datang untuk beribadah. Kami orang datang dengan peaceful, dengan aman. Kami masih dah bawa senjata apa-apa pun. Kami orang yalah, mohon orang berani pergi mendekati Mekah 1400 dia, boleh je orang kafir yang terus keluar bersama tentera angkatan mereka, bunuh sida orang semua tu. Tapi boleh lah bunuh sebab waktu ia adalah bulan haram, boleh dibunuh dan tidak datang sebagai orang yang nak beribadah. Jadi mun orang musyrikin bunuh, buruklah maruah mereka, buruklah tercemar nama mereka dan orang pun dah simuk dah datang Mekah. Orang lainnya walaupun sidorang sembah berhala, sidorang juga menganggap Mekah ya tempat suci. Jadi Uthman kata, kami orang datang tu peaceful, kami orang datang tu harmoni. Kami semua berperang, kami mau datang mau beribadah dekat Mekah aja dengan cara Islam lah, cara Islam kita. Solat 5 waktu, kita ada tawaf, kita ada haji, kita ada berlari Bukit Safa ke Marwah dan sebagainya. Kita ada cukur rambut dan sebagainya. Nak cara ibadah orang Islam. Tapi apa orang kafir pula sebaliknya adalah ditahannya Uthman tu. Ditahannya Uthman, ditapoknya Uthman daripada orang Islam. Dan walaupun nyasik bunuh Uthman, dipadah orang kafir tu dengan orang Islam yang tunggu kat luar tu nampak sih kat situ. Dipadahnya. Dipadahnya dengan orang Islam yang tunggu kat luar tadi,
Orang kafir datang daripada sebelah kanan. Kita tengok. Orang kafir datang di sebelah tu. Sekejap lah. Okey. Orang kafir datang situ. Mukanya mata contoh. Pun tetap. Osman dah mati. Disebarkan berita bahawa Osman dah mati. Tapi sebenarnya siknya ditahan aja. Tidak orang musyrikin Mekah ingat apabila disebar berita Osman tu mati, mereka orang Islam yang tunggu kat luar Mekah ni akan rasa hilang semangat. Dan apa hal bising tak? Okey. Jadi Osman pada orang musyrik kata, Osman dah mati, Osman dah mati. Tidak, dia okey. Ustaz, di chat. Di chat. Oh. Sebenarnya chat let everyone send message. Kami sempat block lah benda tu. Dah. Jangan apa? Jangan spam. Okey? Dah. Jangan spam. Tengok. Dengar cikgu kelakar, okey? Kunci cikgu akan apa? Tahulah. Alright, terima kasih semua. Okey, tengok. Jadi apabila tidak menyebarkan fitnah, Osman dah mati. Orang tidak ingat, orang kafir ingat. Yang pula cikgu yang kena tangkap nak cikgu. Yang kena tangkap je, bukannya kena bunuh. Tidak pada Osman. Jadi orang yang ingat tahu, orang Islam yang tunggu tu akan rasa lemah semangat. Tapi orang menjadi semakin marah dan mereka pun ingin menebus membela. Orang Islam pun Uthman bin Affan ditahan dan disebar berita bahawa beliau telah dibunuh, padahal orang Islam pun berikrar kepada Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah Ridwan tu sama seperti apa yang berlaku pada perang Badar. Apabila perang Badar tu bukan semua orang berani join perangnya. Sebelum mereka pergi perang Badar ya, Rasulullah dah berbai'ah tu berjanji. Siapa yang akan ikut aku? Siapa yang akan bersama aku untuk berperang? Ya, di perang Badar tu. Jadi orang yang berbai'ah ada 300 lebih orang dan 300 lebih orang ya dah dijanjikan Allah kalau kita orang untuk confirm masuk syurga. Dan juga orang Islam yang berikrar dengan Bai'ah Ridwan juga Allah pun rasanya si orang tu pun ada kelebihan di akhirat kelak. Orang Islam pun untuk Osman mereka pun berbai'ah Ridwan untuk menuntut bela. Apa maksud menuntut bela? Maksudnya si orang tu berperang sekali lagi ya. Jadi mereka pun menuntut bela ke atas kematian Osman bersama-sama dengan Rasulullah di bawah sebatang pokok. Nama pokok yang Ridwan mesti Islam cikgu. Kedengaran kaum Quraisy ataupun nama tempat dia Ridwan. Okey, kedengaran kaum Quraisy tentang bai'ah. Orang-orang Quraisy yang yang sebarkan fitnah pasal Osman yang mati dia pun pada. Orang Islam tu bukannya lemah semangat. Makin bersemangat si orang tu. Orang Islam pun kita tunjuk sikit, kita buat gambar sikit, ambil warna hijau, gelap sikit. Orang Islam ni lepas dapat beberapa berita tentang kematian Osman ni, bukannya dia hilang semangat, dia tetapi semakin bersemangat untuk menuntut bela. Kita ulas sikit contoh supaya kamu boleh ingatlah. Demi Osman, kita tuntut bela. Macam yang pun bersemangat semua. Walaupun mereka datang saya dah bersenjata, sedorang ialah bersedia untuk berperang untuk menuntut kematian Osman. Tapi macam yang kita tahu Osman mati pun. Kaum Quraisy telah menghantar utusan. Kali tu kaum Quraisy yang hantar. Bahaya tu. Sedorang jadi makin semangat. Habis kita mesti sedorang mau kelahi lagi. Jadi kaum Quraisy pun hantar lagi utusan untuk buat perjanjian. Akhirnya apa yang berlaku? Copy, paste. Cikgu, ada orang masih chat. Okay, saya patah tanda lah. Saya perlu tengok chat. Jadi Ada chat cikgu. apa lagi ya? Cikgu si pandai lah nak blog. Harian tu. Padahalnya tadi chat. Kami tengok chat tu. Saya pala chat Padahal kita kau pala. yang spam chat. Okay, wait, don't okay. Okey dah. Kita only host. Okey, kami dah. Cuba kita hantar chat. Cepat. Cikgu dah. Okey, jadi semua dengar apa cikgu kelakar. Jadi apabila tidak hantar Uthman Affan, ditangkap Uthman Affan, disebar fitnah Uthman Affan meninggal dunia, orang Islam pun
daripadanya lemah semangat jadi semakin risaulah orang kafir. Kita tangkap Osman Affan tu untuk pola semangat tidak turun, untuk sidang balik je. Maka makin marah sidang orang, makin bersemangat untuk menuntut bela Osman Affan. Osman bin Affan tu orang hebat lah. Orang yang antara orang yang penting dalam umat Islam. Osman bin Affan tu antara orang kaya, peniaga yang kaya di antara sahabat Nabi. Dan apabila punya kematiannya membawa kesedihan lah sepatutnya. Aduh, kita punya pahlawan, kita punya orang penting kita mati. Tapi sidorang mau menuntut bela. Sidorang mau bersemangat dan sanggup berperang. Tapi akhirnya apabila keadaan jadi macam ya, orang kafir pun hantarlah satu utusan mereka datang untuk mengelak peperangannya. Sidorang dah sampai berbai'ah, dah berjanji dah dia berbai'ah Hudaybiyah, bai'atul Ridwan untuk bersama Nabi menuntut bela. Tapi akhirnya dihantar orang kafir. Kita sekahlah tanduk sikit untuk tunjuknya untuk orang kafir. Nya pun datang ke jumpa Nabi. Kita orang jangan berperang. Kami orang bulat je. Mereka saya dah bunuh Uthman Jadi kaum Quraisy lah menghantar utusan untuk membuat perjanjian. Oleh sebab nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut. Nama tempatnya Hudaybiyah. Jadi perjanjiannya bernama Perjanjian Hudaybiyah. Ada 2 IG. Muncik sab cikgu. Apa syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Ingat kita tengok ada satu video kita hari tidak sepatutnya saya boleh berperang 10 tahun. Diorang sepatutnya saya boleh berperang 10 tahun. Tapi orang kafir nya si ikut rule. Orang kafir tidak mengikut peraturan tersebut. Rasanya kita orang masih ingat dekat situ di bahagian kita Nabi Muhammad lagi situ. Stop. Okey, perang Uhud. Balik. Okey, perang Uhud balik, sedang semua balik. Okey, start daripada situ. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kami dan bersabda, "Aku bermimpi aku memasuki Kaabah dan kuncinya di tanganku." Nabi padahnya bermimpinya masuk Kaabah dan kuncinya berada di tangannya. Kita akan ke Mekah untuk menziarah. Jadi Nabi pun ajak ibadah di depan 1,400 orang bersama Nabi akan pergi ke Mekah untuk bola haji. Tanpa bawa senjata. Orang-orang kafir. Dia tahu kita tak boleh buat apa-apa sewaktu menziarah. Seluruh Arab akan bangkit atas kita. Tak guna pula Muhammad. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Biar mereka masuk. Apa? Menerima malu kerana biarkan Muhammad beribadah di Mekah. Dah berakhir. Aku nak hantar Suhail. Aku suruh dia buat janji manis dengan orang Islam. Mereka tak boleh masuk. Okey, rasanya sebelum tu jadi antara cerita yang tidak diceritakan dalam kartun ini, tayangan kartun ni adalah Osman bin Affan kena tangkap ialah yang diceritakan. Tapi berlakunya cerita Osman bin Affan kena tangkap, disebar fitnahnya kena bunuh. Jadi berlakunya bai'ah Bai'ah maksudnya orang Islam berjanji untuk tuntut bela. Bila kita kelakar tentang tuntut bela, maksudnya sedang ready. Sedang bersedia untuk berperang lah. Jadi tok yang dibawa oleh orang kafir yang tidak diingini oleh orang kafir berapa kali dia sedang kalah nak. Okey, jadi terpaksa sedang hantar satu wakil daripada Quraisy yang hantar Suhail. Kami cadang untuk berkumpul. Satu perjanjian keamanan. Kami janji takkan serang orang kamu dan kau buat janji yang sama untuk 10 tahun. 10 tahun. Okey. Pelik suaranya. Apa kami akan dibenarkan masuk Mekah dan beribadat depan Kaabah? Sudah tentu. Next year. Semula
tahun depan. Kau kembali tanpa masuk ke Mekah? Kita akan ke sana tahun depan. Dan tahun-tahun selepas itu. Selama 10 tahun. Untuk 3 hari setiap kali kita ziarah. Dapatkan keamanan selama 10 tahun? Diam lah. Tahun. Iya. Ajaran Islam boleh tersebar jauh dalam 10 tahun. Okey, dengar. Perjanjian Hudaibiyah, nya sekan berperang 10 tahun nak. Jadi apabila keamanan akan berlangsung selama 10 tahun, perkara ini nya membawa manfaat kepada umat Islam. Dari segi apa? Kalaulah orang Islam boleh datang, pergi ke Mekah, boleh melakukan perdagangan, maksudnya boleh berjual belilah. Orang Madinah dah boleh pergi ke Mekah, orang Mekah dah boleh pergi ke Madinah untuk berjual beli, dan ada interaksi, ada penyebaran Islamnya lah akan berlaku selama 10 tahun. Jadi dalam proses 10 tahun tu, semakin ramai yang masuk dalam agama Islam. Sebab biarlah ada dalam surah, antara surah terpendek yang kamu pun dah hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila kamu melihat ramai orang berbondong-bondong macam ombak, orang manusia tu masuk dalam agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka bertasbihlah dan lakukanlah korban kepada Tuhanmu. Itulah antara waktu pembukaan kota Mekah lah Masjid Islam cikgu. Jadi apabila orang dah makin ramai masuk Islam, cuba kita bayang perang Badar. Kejap kita tengok skrin cikgu yang satu lagi. Perang Badar, berapa orang lawan berapa orang Islam? Jom kita lukis sikit. Orang Islam perang Badar, perang yang pertama Perang Badar, berapa orang lawan berapa orang? Satu lawan satu. Cikgu ambil anggaran kasar Cikgu 300 lawan 1000. Barang satu. Perang Uhud 1000 lawan 1000 lawan. Sekejap, cikgu pun dah lupa dah. 3 miliar. 3,000 Cikgu pun rasa 3,000 juga. 1,000 lawan 3,000. Okey, kat sini dia tulis mereka seramai Aduh, cikgu. 3,000, betul. 3,000. Dan orang Islam seramai mana? 1,000 lah. Ataupun siapa ingat yang datang 1,000 tapi ada 300 orang lari. Siapa ingat? Saya cikgu. 300 orang lari. Itulah perang Uhud, itulah orang yang lari. Okey, seterusnya perang Badar udah, perang Uhud udah. Perang lekat Uhud apa? Perang Parit ya. Siapa ingat nama perang Parit ya? Khandak. Jadi berapa orang perang Khandak? Perang Khandak orang Islam berapa orang saja? Jom kita tengok. 3,000. Kalau kita perang Khandak, tengok balik bilangan. Battle of Trench, perang Parit. Orang Madinah seramai 3,000 orang. Orang Madinah seramai 3,000 orang, orang Islam lah. Manakala orang tentera Al-Ahzab seramai 10,000. Seramai 10,000. 10,000. Habis. Si cukup 10,000 kami tak. 10,000 lawan 10,000. Jadi orang Islam tu sentiasa sedikit. Tapi sikit-sikit pun banyak menang sebab ditolong oleh kuasa Allah lah. Allah tolong, dan juga kekuatan dan keimanan orang Islam yang berperang. Jadi orang beriman kepada ganjaran yang diberikan Allah, jadi merangkit lari lah daripada tu. Okey. Pembukaan kota Mekah, berapa orang lawan berapa orang? Okey, pembukaan kota Mekah, bezanya dengan perang-perang yang lain adalah bukannya perang. Nya 100% bukan perang. Okey, Fathul Mekah setelah 8 tahun berhijrah ke... Jap. Tolong tutup mic jap. Bising gila. Okey, tutup mic ya. Kami dengar bunyi kipas lah, bunyi
Tutup mic ya. Okey. Jadi selepas tahun ada lagi suara. Okey dah. Sini. Okey, pembukaan kota Mekah, Nabi Muhammad beserta 10,000 orang tentera masuk Islam menguasai Mekah secara keseluruhan sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan. Okey. Cuba kita tengok bilangan orang Islam daripada 300 perang Badar hingga ke bukannya jumlah keseluruhan yang termasuk kaum wanita yang berperang, yang termasuk dengan yang termasuk anak-anak kecil dan orang tua. Tapi pembukaan kota Mekah, kita ambil warna pink. Pembukaan kota Mekah. Okey, Mekah. Jadi orang Islam yang bukannya berperang, yang bukan berperang. Nya rame-rame seramai 10,000 orang masuk ke kota Mekah tanpa peperangan. Sebab apa mereka melakukan sedemikian? Nakkah diorang dah berjanji untuk simok berperang selama 10 tahun dia nak? 10 tahun no war. Tidak ada perang. Tetapi mereka akhirnya memecah janji mereka. Mereka tidak orang kafir yang mula dulu. Okay, kita tengok balik video tadi. Sekejap, kita sambung lagi. Aduh, rasa macam sempat lah kalau lakui saya tu. Bolehlah cikgu. Okey. Okay, tengok cepat-cepat lah. Satu kuis. Kuis tentang hujan yang berlebihan lah. Atas terjadi. Maksud kau melindunginya? Pembesar-pembesar Mekah pun masuk Islam. Masuk Islam. Tahu. Tengok tak. Dah nyamuk. Lari ya cikgu. Waktu ni masih gejatan senjata. Masih saya ada perang. Tiba-tiba keluar pun tentera. Ramai orang Islam dibunuh. Mereka dah langgar perjanjian tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan. Dah tiba masanya untuk kembali ke Mekah. Ya, Rasulullah. Okey, jadi bila sepatutnya seorang seoleh berperang 10 tahun, apabila sepatutnya mereka seoleh berperang 10 tahun, mereka orang musyrikin kafir telah melanggar perjanjian tersebut. Yang telah melanggar perjanjian tersebut. Jadi apa yang berlaku? 10,000 orang tu lah. Ramai-ramai daripada Madinah bergerak ke Mekah. Bukannya sedang buat perang. Adalah yang pegang, contohnya Khalid Al-Walid dan sebagainya sedang pegang lah. Jata untuk keselamatan. Kembali ke Mekah. Semua jalan ke Mekah. Sekarang mereka bagaikan 10,000 bala tentera. 10,000 Dengan adanya tentera. pahlawan perang kita mengetuai mereka. Pembukaan kota Mekah tu ramai-ramai masuk. Macam ni kita masuk. Yang contoh sebenarnya. Mekah tu walaupunnya diketuai oleh orang kafir-kafir dengan ada askar-askar semua, tapi apabila ramai gila orang Islam masuk, 10,000 orang masuk sekaligus ke Mekah, jadi orang macam siapa nak lawan lah. Orang Mekah siapa nak lawan. Hatta pembesar-pembesar mereka yang masuk Islam pun bersama orang Islam. Yang dua orang tadi yang kita tengok anak. Nama cikgu lupa lagi. Tapi siapa? Okey, kita sambung. Jadi Nabi pun berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyannya selamat. Siapa yang masuk rumah Toknya selamat. Siapa yang berlindung dalam rumah Tok selamat. Siapa yang menentang, nak ya kami orang ke perang. Semialah. Maksudnya Nabi Muhammad ni simak perang pun. Dia mahukan keamanan. Jadi akhirnya Mekah telah dapat dikuasai oleh orang Islam dan semua berhala yang berada di Mekah tadi, yang kita tengok yang cikgu lukis sitok tengah, dipecahkan, dihancurkan dan dibuang. Nak gambar syaitan-syaitan tok, Lata Uzza apa semua tok dipecah dan dibuang. Akhirnya tinggallah Kaabah sahaja. Okay, tutup mic kalau sesiapa yang
yang pernah bunyi kedaya. Okey. Sekarang semua sila buka kuisis yang cikgu berikan ni sekarang. Okey. Saya akan join. Sekarang cikgu ambil link. Kita ada 12 minit, jadi jom kita jawab secepat yang mungkin. 10 soalan. Ambil. Ada beberapa soalan yang mungkin kamu tak tahu, nanti cikgu tolong, okey? Okey. Saya tekan quizzes. Enter your name. Siapa yang tak pandai boleh tengok. Friend. Saya. Okey, masuk. Hari 10 sahaja. 10. Iya. Alah. Cukuplah ya. Oh. Awak Isya. Mun Muhammad. kita mau lebih kelak cikgu boleh beri lagi, tapi jawab seorang lah. Okey, Iman Muazzin dah masuk, Awang Irsyad Al-Faizin, Zafril Hayyan, Tia, Najla, Najiha. Najla, kami ada anak buah seorang kami, kakak ipar kami. Tahu. Kakak ipar kami yang beri yang lahirkan 2 anak kembar. Seorang namanya Najla. Yusuf dah masuk dah. Najla. Nama anak buah kami Najla seorang. Seorang Anissa, seorang Najla. Awang Irsyad Al-Faizin dah masuk. Muhammad Iman Muazzin dah masuk. Mukni Iman dah masuk. Oh, malot. Sikit. Mahala. Yalah ya. Okey, jom masuk. Daripada 17, cikgu tunggu ke 15 kedatangan Kita tunggu 15 orang masuk. Okey, minit yang terakhir, sila masuk. Nama penuh. Hai. Ya, bising gila asyik dengar. Siapa kakak tu? Saya Ustaz. Apa nama penuh anak buah? Nama penuhnya Dayang Najla. Dayang Anissa Najla kah? Dayang Naila. Sorry, cikgu lupa tu. Dayang Anissa Naila, Dayang Akila Najla. Sebenarnya lebih kurang, tapi ada perkataan Najla. Dalam kiraan 30, kita akan mulakan 29. Tambah 3 orang lagi. 25, 24, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 11, 9 lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita mulakan. Yay. Soalan yang pertama. Get ready to answer a question. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan. Okey, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan yang orang nak pergi ialah orang nak pergi Mekah, orang nak pula ibadah haji. Ibadah haji semua Cikgu. apa? Dah cikgu. Okey. Ini betul tiba. Muharram, Safar, Tapi Zulhijjah. yang ada that's waktu quiz ada RC answering. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jawapannya Zulkaidah, okey? Zulkaidah. 3, 2, 1. Ini Yusuf dah jawab ke Yusuf? Cepat dah. Ustaz, cepat. Okey. Saya. Okey. Saya tunggu tu. Yalah ya. Macam ni tu. Dah end lah. N. Salah. Zulkaidah Zulkaidah. Okey. Ibadah haji orang pola pada bulan ni lah. Ready to answer a question. Perjanjian Hudaibiyah. Soalan yang kedua, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke? Okey, yang ni kamu tak tahu, jawab 6. Tulis 6. Okey. Tahun yang ke-6.
Cepat. Jangan cepat. Ada Op, jangan bising gila. Siapa nombor 1? Nombor Jawapan satu. nombor 1. Siapa nombor 1? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Belum lagi jawab. Ada kan tak? Internet kami ada problem ah. Salah. Dia tekan 7. Tahun hijrah ke-6. Cikgu dah baca dah 6. Perjalanan dagang di tanah antara Rasulullah. Siapa? Muslim. Kaum Arab asal. Okey, siapa? Kaum Mekah. Mekah pula salah. Oh Mekah ke cikgu? Woi, dia tahu pisah. Okey, siapa mau kongsi jawapannya? Siapa mau kongsi jawapannya? Apa kita jawab? Saya rasa perjanjian. Okey. Dah jawab dah. Oh dah. Saya dah tahu. Kaum Ansar, siapa kaum Ansar? Kaum Ansar tu orang yang tinggal di Madinah, orang yang menolong orang Muhajirin. Jadi salah. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Apa tu? Cikgu dah Google Meet tak cikgu. Cikgu kata Don komen. Ha? Betul cikgu. Musyrikin Mekah, betul lah musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah yang bukan kaum Quraisy. Cepat. Sebab waktu tu Abu Talib dah meninggal, jadi yang lead Dinamakan perjanjian dinamakan perjanjian Hudaibiyah adalah sempena dengan nama apa? masjid. Masjid itu masjid. Apa hal masjid Indah? Pergi Mekah ada masjid kah? Waktu ya Mekah masih orang kafir pegang. Ni ada masjid. Kedai pula dah. Tempat lah. Ada orang sebut tempat. Siapa yang rasa betul pilihlah tempat. Kedai. Saya mau jadi nombor 1. So that's why. Okey, dalam kiraan 5, Kedai. 4, 3, 2, 1. Pilih jawapan anda. Kedai. Betul. Bukan kedai dah kedai. Tempat tu dinamakan sebagai Hudaibiyah. Jadi tempat tidak berjanji dinamakan tempat jadi nama tempat Hudaibiyah, jadi perjanjian pun namanya Hudaibiyah. Aduh, tolong jangan jerit boleh sih. Tolong jangan jerit. Bersama dengan beberapa orang Islam dalam 140. 100. 1000. Siapa ingat berapa orang? Saya tak ingat cikgu. Siapa tak ingat kamu tembak je. Dalam perjanjian berjanji. Cikgu 140 kan cikgu. 140 tadi. Ni tau. Semua 14 tu. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya 1400. Ya betul. 1400 Okey, tahniah ramai betul. Udah. Okey, soalan yang ke-6. Semua fokus. Apa soalan tak cikgu? Ada 10 sahaja, ada 4 lagi. Rasulullah bersama dengan 1400 orang Islam menuju ke mana untuk menunaikan ibadah haji? Nama tempat apa yang kita melakukan ibadah haji? Pergi Syria ke?
Pergi Mekah ke, pergi Syam ke, pergi Madinah. Tapi yang cikgu tahu mereka dari Madinah pergi ke tempat lain kan. Jadi Madinah salah lah. Mana tempat tu? Mana tempat yang orang buat haji tu? Sini. Saya nombor 1. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Ke Mekah. Betul. Jawapannya adalah Mekah. Soalan seterusnya. Soalan yang ketujuh. Perjanjian Hudaibiyah juga dikenali sebagai nama. Okey, siapa ingat? Siapa ingat? Bukan Osman bukan Osman. Nama Osman kena tangkap. Bukan Baitul Umar. Okey, Baitul Osman nak kena tangkap nak kayaknya padah Osman mati. Jadi orang Islam pun marah. Mereka pun berbai'ah. Jadi nama bai'ah ya dipolah di bawah satu pokok. Pokok ya namanya. Nama pokok kah Ridwan ya? Sekejap. Cikgu cek. Ridwan. Ridwannya malaikat tahu. The Pledge of the Tree. Oh, betul lah. Dalam kiraan 5. Ridwannya maksudnya pokok Ridwannya maksudnya pokok. Dalam kiraan 5, 4, 3, You're on fire waiting for the others to catch up. Yes, saya fire. Ya, betul Ridwan. Okey. Jawapannya adalah Bai'atul Ridwan tu lah yang apabila sudah tahu Osman bin Affan tu kejap dengar. Waktu Bai'atul Ridwan tu lah apabila sudah dengar Osman kena tangkap, kena bunuh. Allahu Akbar. Telah dibunuh Budail bin Waqa al-Khuzail, Urwah bin Mas'ud, siapa? Uthman bin Affan. Nama kelas siapa? Nama kelas siapa yang difitnah kena bunuh? Kayak saudara pun Saya tahu. dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekan jawapan semua, tekan jawapan. Dah. Okey, jom cikgu. Next. Soalan yang ke-9 dan ke-10 habis. Jadinya Uthman bin Affan. Nama kelas kita orang lah ya. Yes. Wow, ramai betul. Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Soalan yang ke-10. Nombor 1. Berikut merupakan isi perjanjian Hudaibiyah termeterai kecuali Apa Ustaz? apa yang faedah? Tahu Ustaz. Oh, yang ni cikgu tak Lah, my boy. Bising yang ni cikgu tak ajar sangat. Ustaz, saya sih tahu. Kami pun tahu juga. Pilihlah mana. Kami Yang penting genjatan senjata 10 tahun yang ada lah. Yang tu semua orang tahu. Ada. Jadi nyatuk bukan salah lah. Orang Islam Madinah di Mekah tidak perlu dihantar ke Madinah. Apa arti ya? Okey. Tidak dibenarkan membuat umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Waktu maksud tu betul. Yang tu betul, tidak dibenarkan buat umrah pada tahun ke-6 Hijrah sebab tahun ke-6 tidak datang. Waktu ke-6 tidak datang. Tidak pada Astaghfirullahalazim, aku tutup. dah jadi lo. Oh, sorry. Bilang bau. Okay, cikgu end terusnya sebab masa dah nak habis. Bukan dah habis, memang dah habis. Cikgu anak. Apa? Cikgu anak siapa? Okey. Soalan yang terakhir. Allahu Akbar, bisingnya. Yang memulai. Aduh, paksa Mek tekan mute. Jap. Okey, yang tadi susah, jangan risau. Okey, soalan yang terakhir.
Apakah hikmah di sebalik perjanjian Hudaybiyah ditantangkan? Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani waktu utama. Saya sih faham lah. Okey, apa yang membuatkan orang Islam daripada 300 orang daripada perang Badar ke perang Uhud dari 1000, daripada perang Uhud ke Khandak dari 3000, daripada perang Khandak ke pembukaan kota Mekah dari 10,000. Tok, soalan terakhir Tok. Soalan terakhir. Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jom kita tengok jawapan. Apa hikmah? Salah cikgu, betul cikgu. Jawapannya adalah faktor utama pembukaan kota Mekah lah. Faktor utama. Sebab apa? Sebab masih ramai orang masuk Islam dan sebagainya. Nak minum tam dah tadi cikgu. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Itulah perjanjian Hudaybiyah, itulah pembukaan kota Mekah. Terima kasih semua yang datang. Terima kasih semua yang join. Nombor 1 diduduki oleh 2 orang Khawlah, Zafil Hayyan dan juga Khawlah, dapat 60 markah. Tahniah. Nombor 2 ada ramai, ada 5. Saya 60. Abang Zurias, Muhammad Imam Muazzin, ada Fia, ada Najla, ada Awang Irsyad, 50 markah lulus. Nombor 3 ada 2 orang, Faik dan juga Murni, 40 markah juga lulus. Sani Safia nombor 4, 30 markah. Sebabkan tajuk hari ni susah, jadi saya palah 30 ya okey. Nombor 5 Firash Yusuf tak ada banyak gila nama, mek pun pening lah. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi semua. Bye. Bye Iman. Bye bye. Bye Irsyad. Bye cikgu. Bye. Siapa lagi? Saya lupa dah nama seorang. Abang Zurias, ada Adam Darwish, Safia, Kaulah dan saudara ramai lagi. Yusuf, Berry, Saharoh Ma'ruf, Roha nama kita Irsyad nak. Saroha Ma'ruf. Sani ya lupa. Sani. Okey. Sani nama paling style sebenarnya nama Sani ya. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi Sani, jumpa lagi Yusuf, jumpa lagi. Sila ya baru Isyad cikgu. Ni Berry Berry ada masuk tak kah? Berry dah mah. No. Okey, siapa? Okey dah, rehat-rehat lo. Kata itu ada kelas lagi. Rehat lo, makan minum pas semua, okey? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani.